jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammadi Fahil Ustaz Haji Muhammad ilmu penceramah seputar kita pada hari ini. Saya Muhammadi Puan Nazir Fahil dan Fatimah dan Tuan-Bilal Muslimin Muslimat yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada hari ini dapat kita bersama-sama dengan Fadil Ustaz Kapten Haji Ni Kamarudin, penceramah yang tidak asing lagi, biasanya muncul di kaca televisyen dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, insyaAllah kita sama-sama lapangkan dada kita semua sekali, insyaAllah. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kefahaman dan juga berkat untuk kita bawa balik sama-sama, insyaAllah. Walillahul masyukur. Astagfirullah. A'udzu billahi samii 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan warzuqna lailatul qadri ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik pengurusi acara yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Nazir, seluruh kepimpinan ahli dan kuasa masjid, mudah-mudahan kita dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul ayyam yaumul jumu'ah wa sayyidul syuhur syahrul ramadan wa sayyidul layali lailatul qadr. Penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat hari ini. Penghulu bagi segala bulan, bulan Ramadan. Penghulu bagi segala malam, malam Lailatul Qadar. Maka kita berada hari ini pada penghujung Sya'ban, di hari yang penghulu bagi segala hari-hari Jumaat. Mudah-mudahan ada barakahnya kepada kita semua dengan kita selalu berdoa minta Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita tengok kepada apa yang kita minta
yang diajar oleh Nabi SAW. Dia ajar kepada kita minta keberkatan di bulan Rajab. Kata baik-baik Kemudian disambung dengan Syaban, minta keberkatan di bulan Syaban. Kenapa Nabi SAW tidak minta keberkatan di bulan Ramadan? Kita baca doa itu doa maksur, doa yang dibawa daripada Nabi lah, itu maksur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi SAW tak sambung Allahumma barik lana fi Sya'ban fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Tak. Dia berhenti setakat Sya'ban, kemudian ditukar tajuk dia menjadi ballighna, sampai kita kepada bulan Ramadan. Jadi seolah-olah terputus di situ barakah Rajab dan Syaban, tetapi minta permintaan lain supaya sampai di bulan Ramadan. Lain tu. Jadi kenapa Nabi SAW minta sampai ke bulan Ramadan? Dia tak minta barakah kerana tidak ramai yang dipilih untuk sampai ke bulan Ramadan. Lantaran dia pergi terlebih awal mungkin, ataupun tidak terbawa untuk ke Ramadan, ataupun masuk Ramadan biasa-biasa je, tak ada nampak macam nak datang tetamu istimewa. Kalau kita kat rumah, kita duduk biasa masak lemak cili api, ikan, ataupun itik salai, atau biasa-biasa. Tiba-tiba hari tu kita tengok mak kita, ibu kita, mama ke apa, masak lain daripada hari biasa. Lain. Ini lain macam ni. Sama ada hari ulang tahun perkahwinan kah, mungkin ada tetamu luar nak datang kah, mesti berbeza. Sebab ada special menu pada hari berkenaan. Maka begitu juga bila nak datang tetamu istimewa yang bernama Ramadan, mesti ada perubahan, mesti ada perbezaan di antara nak menyambut tetamu istimewa dengan tetamu biasa. Kalau kita kawan-kawan pejabat biasa-biasa nak datang kat rumah, biasa je lah dia datang. Tetapi kalau tetamu istimewa nak datang, yang berhormat nak datang, yang YB, apa, menteri dan sebagainya, orang istimewa, ketua jabatan kita nak datang, saya rasa kat luar rumah tu selipar tu takkan susu cantik, ataupun tak ada langsung selipar kat depan, kemah duduk dalam lemari, sebab nak menyambut tetamu. Kalau boleh nak pasang kapet biru, kapet merah, nak sambut dia, sebab dia terlalu istimewa untuk kita. Habis kalau Ramadan sudah pasti dia akan bawa keberkatan ke dalam hidup kita. Dia akan bawa 1000 cahaya kepada hidup kita. Dia akan bawa segala-gala kebaikan dalam keluarga kita. Takkanlah kita tak nak sambut dia. Itu maksudnya kita kena ada persiapan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Senang disebut pada mulut, tapi hakikat di hati kita. Adakah kita memang rindu ataupun sayang dengan Ramadan? Sebenarnya, kalau diberi pilihan Ramadan hanyalah sunat muakkad. Orang di Masjid An-Nur ni pilihannya 30 hari ke 15 hari ya puasa. Sunat muakkad, tak wajib. 2 saat lepas sekarang 30 hari buat juga sunat muakkad. Alhamdulillah. Syawal cukup 6. Hari Ashura, Tasu'a wa Ashura cukup 2. Sunat muakkad ni saya sebut yang muakkad. 1 sampai 8 Zulhijjah cukup muakkad. Muharram 1 sampai 10 cukup muakkad. Itu saya sebut muakkad tu. Maknanya kalau kita gabungkan, campur cukup 30 hari. Kalau kita boleh buat semua sekali muakkad tu, alhamdulillah. Maknanya Ramadan yang diwajibkan tak susah dah bagi kita. Sebab dia wajib. Dia wajib dia tak susah dah, sebab dia wajib. Tinggal tahu dah berdosa.
buat dapat pahala, tinggal berdosa. Yang sunat muakkad, buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Tapi kita boleh buat penuh yang muakkad, mana kita hebat. Kita boleh tinggal, Allah tak marah pun tinggal. Tak nak buat syawal, ya. Tak nak buat Tasu'a wa Ashura 9 dan 10 Muharram, silakan. Tak nak puasa hari Arafah, silakan, tak masalah. Tapi kita buat, mana kita hebat. Bila datang Ramadan, tidak timbul isu. Sebab kita nak, hati kita tu memang nak supaya Ramadan itu datang. Kalau boleh hari ni dah Ramadan, semalam dah Ramadan, sebab besar sangat. Sebab itu Nabi SAW berdoa, balighna Ramadan, sampai aku kepada bulan Ramadan. Semalam kawan saya meninggal di kaki Ustaz Kagat, di Langgar. Dia buat U-turn, kena langgar, dia dengan motor, meninggal di tempat kejadian. Jemaah saya pergi ke Madinah malam, sampai meninggal di Madinah, tempat yang orang minta semua untuk meninggal. Mati dia di Madinah. Rezeki untuk dia. Orang biasa-biasa, bukan orang hebat-hebat, tapi rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Sampai saja jejak kaki. Sebab kita orang biasa pergi ke Madinah dulu, baru pergi ke Mekah, untuk mudahkan pakai dan sebagainya lah. Sampai di Bi'run Ali baru kita niat. Kalau tidak nak kena pakai atas kapal terbang dan sebagainya. So meninggal di sana. Rezeki tak sampai Ramadan, dia minta untuk pergi 10 hari, 12 hari lah, pergi 2 hari tak kira, pergi balik. So 4 hari di Madinah, dan dapat puasa. Dah dapat puasa, kalau 4 hari di Madinah dapat puasa 2 hari. Kemudian nak sambung lagi puasa di Mekah. Tapi Allah ambil dia dulu. Sebab itu Nabi SAW berdoa bersungguh-sungguh, balighna Ramadan. Bukan kaleng-kaleng di situ tu, memang bersungguh-sungguh. Kena minta sungguh-sungguh. Berdoa ni kena minta sungguh-sungguh. Tak boleh kita stereotype, tak boleh copy and paste. Doa minta daripada hati, minta daripada hati. Sebab itu doa itu disunatkan kita sendiri-sendiri. Tetapi adakah boleh kita berdoa dengan Tok Imam? Memang boleh berdoa dengan Tok Imam, kerana imam akan minta secara global, secara umum kepada kita apa yang dia nak, apa yang masyarakat nak. Dia minta, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kesejahteraan hidup kami dunia dan juga akhirat. Mana secara umum kita berdoa dengan imam. Itu kena buat. Kata Imam Nawawi, ala wajhil mandub, dia adalah digalakkan untuk berdoa dengan imam. Walaupun ada segelintir daripada kalangan agamawan yang tidak membenarkan, bukan sahaja tidak kata tak buat, tetapi tidak membenarkan, bahkan menyatakan bid'ah sesat kalau dia berdoa dengan tok imam. Saya tak faham lah itu. Saya tak faham. Kita berdoa dengan tok imam, dia kata bid'ah sesat masuk neraka. Kok mana saya tak tahu. Dia belajar agama juga, mungkin tak tahu fahaman dia macam mana. Kita tak nak kata dia Wahabi, tak nak kata dia Syiah, tak nak kata apa-apa, tapi saya tak faham. Saya lah tuan-tuan, saya tahu. Sebab imam kita lantik dia, imam ni orang yang paling baik kita lantik dalam tempat masyarakat kita, yang paling baik, yang boleh layak untuk dijadikan ketua. Imam ni ketua. Jadi dia minta untuk kita lantik dia jadi imam. Kita tak lantik imam sengau kat depan tu, kita lantik yang paling baik. Kalau ke depan tu jadi tok imam sengau, alhamdulillah, tak lantik kita. Mesti yang terbaik. Sebab kita tahu dia fasih untuk berbahasa Arab, dia cakap dengan Allah. Sembahyang ni bercakap dengan Allah Ta'ala, bukan biasa-biasa. Jadi kalau kita nak suruh berjumpa dengan MB, kita takkan lantik orang yang biasa-biasa, mesti lantik orang yang fasih bercakap, orang yang kira berketerampilan untuk bercakap dengan orang besar. Begitu juga nak bercakap dengan Allah, kita lantik imam. Jadi bila imam baca doa, kita amin je lah. Kemudian pesena doa kita dengan Allah Ta'ala, itu namanya doa khusus. Doa khusus silakanlah. Mau berdoa sama ketika sujud pun boleh. Nak doa ketika berdiri boleh. Mau nak buat macam mana pun tak apa. Mau nak baca kod orang putih pun boleh. Mau nak baca kod bahasa Melayu pun boleh. Mau nak baca kod Jawa pun boleh, tak ada masalah. Buatlah. Tapi imam kita doa dengan dia dulu.
Lepas tu baru khusus. Itu doa umum. Ini doa khas. Jadi boleh buat lah. Malam besok takdirnya lah, ditakdirkan, saya rasa macam puasa, rasa ikut hisabiah puasa lah. Maka malam tu bila diistiharkan puasa, kita pun niat sebulan ikut mazhab Maliki, mana kita rangkung sebulan puasa. Malam besoknya juga kita pun terawih. Lepas terawih, imam biasa akan sebut nawaitu sama Ramadan, aku puasa besok hari. Tiba-tiba tertinggal lah, imam terlupa, kita pun terlupa nak niat, dah di cover oleh sebulan yang kita niat mengikut mazhab Maliki. Begitu juga doa, imam dah minta secara umum dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita amin 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 amin. Kita pun malam tu kita mengantuk sangat, terlupa ataupun tak sempat nak bangkit tahajud, taubat dan sebagainya, minta secara khusus dengan Allah Ta'ala, telah terangkum dalam doa imam pada hari berkenaan. Kita dah minta dengan Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sekurang-kurang. Jadi doa dengan imam juga digalakkan, kata mazhab kita, atas kata-kata Imam Nawawi rahimahullah. Tapi ada juga yang tak berkenan kita berdoa dengan tok imam. Tak berkenan. Wallahu a'lam sebab apa, dan dia sendiri pun tidak. Dia sendiri pun tak berdoa dengan tok imam. Dia imam, dia tak berdoa. Dia habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun pergi ke tepi, dia pun buka handset. Dia jawab WhatsApp. Cek 2-3 minit, dia pun naik atas ni, dia pun kuliah. Jemaah jadi pening. Tengok, kenapa tak ada doa? Tak apalah. Jadi dia mengadu kat saya. Saya kata begini, tanyalah ustaz tu, tanya dengan sopan, dengan adab. Saya ke ustaz, saya nak tanya je lah. Dan saya ni jahil, kata. Zaman Rasulullah, lepas Rasulullah bagi salam, Rasulullah wirid ke tak? Satu. Kalau Rasulullah wirid, adakah sahabat tak wirid? Yang kedua, lepas bagi salam, Rasulullah pegang handphone, main WhatsApp ke? Mana yang lebih baik, zikir dengan jemaah dan berdoa daripada jawab WhatsApp? Tu ialah tanya. Nak tengok dia jawab apa. Logik lah, hari ni lebih penting daripada kita bawa jemaah untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Logik kita, akal, Allah bagi akal yang sempurna. Fikir sendiri ya. Ini bagi salam kanan kiri, pegang handphone, terus bagi mengajar kuliah. Berdoa tidak, wirid pun dia wirid sendiri dia. Wah, mana 5 minit tu dia bagi peluang untuk jemaah tu wirid. Dia tak nak bawa jemaah untuk wirid, takut jadi sesak. Bila sesak masuk neraka. Dia sanggup main handphone dulu. Saya tak faham. Akal kita tak boleh terima. Akal saya lah tak boleh terima saya macam tu. Imam selesaikan semua, dah habis dah sembahyang, tak ada masalah. Imam nak buat apa-apa, kita nak ikut dia, ikut. Baca derah ala wajhi ta'lim, untuk mengajar kepada jemaah. Ada anak-anak kecil, ada orang muda yang tak pernah dengar doa berkenaan, dia pun lama akhirnya sebatilah doa itu dalam diri dia. Jadi masuk Ramadan ni bukan kaleng-kaleng, minta betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, warzuqna lailatul qadr ya Allah. Minta supaya Lailatul Qadar tu menjadi rezeki kita pula pada tahun ni. Tahun lepas dah dapat, tahun ni nak lagi. Buat umur kita ni tak panjang. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umat aku 60 ke 70 je. Lepas tu wajib mati, bukan sunat mati. Mati ni wajib. Keturunan kita adalah keturunan mati. 60 ke 70. Jadi kita nak bersaing dengan umat yang lain tak mampu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, Nabi-Nabi yang lain umurnya tua-tua, panjang umur mereka. Kalau jumpa di kedai kopi, ngetes tanya, "Wak, umur berapa wak?" "Ada 500 tahun." Hah? 500 tahun pensan kita. 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun umur. Kita berapa? 60. Ini budak sangat hingusan. 60 tahun je, dia 600 tahun. Jadi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana umat aku nak sama dengan umat yang lain? Allah kata, tak apa ya Muhammad, aku gantikan umat kau satu hari, satu malam saja dia ibadat pada 10 akhir Ramadan sama dengan 84 tahun.
1000 bulan. 84 tahun kurang lebih. Kalau dapat 10 kali 840 tahun, sama tak dengan umat-umat yang lain, Bani Israel? Sama lah. Kita hanyalah 10 hari di antara 10 tu ada 1 hari. Antara 10 ada 1 hari. Jadi 10 tu kita ambil semua sekali, dapat confirm dapat. Dalam satu bekah. Ada 10. Ada 10 ini. Kita ambil dengan botol-botol semua sekali, dapat Ada 10 ekor dah ni. Nak ambil seekor-seekor tak tahu mana satu. Ambil semua sekali dengan botol-botol, dapatlah kat kita. Kayak susah. Ambil terus. Semua sekali ambil. 10 terakhir tu ambil. Itulah rebutan Lailatul Qadar. Cumanya masalah kita, Lailatul Qadar bertukar dengan Lailatul Qamdar. Dah juga tapi Qamdar. 10 akhir je masalahnya. Lepas tu saya nasihatkan, boleh layan juga isteri anak-anak nak pergi ke Sogo 10 terakhir. Kebanyakan dia lelong murah masa tu. Masa tu lah murah 70%, 50, 60, 80, 99% pun ada. Oh tu jadi kita jadi gila tu. Oh tinggal segala-gala walaupun kita tahu Lailatul Qadar. Tinggal. Maka buat perjanjian MOU dengan anak-anak isteri, yang anak-anakku sekalian yang aku kasihi. Kita boleh pergi, ayah, abah, daddy akan layan kau orang 2 hari ni untuk pergi ke Kamda, ke Sogo, ke Jalan Tak, cokek apa nak beli barang murah, silakan. Nak beli barang-barang nak buat kek, nak buat kuih, boleh abang ikut. Tapi syarat balik nanti pukul 11 ke 12 malam sebelum subuh kita kena sembahyang tarawih 8 rakaat 3 witir. Janji yang tu MOU, tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal tarawih pada 10 akhir tak dapat Lailatul Qadar, rugi. Buat je tarawih tu, macam mana sekalipun buat. Tu practically saya bagi tahu tu sebab saya sendiri buat macam tu. Sehari 2 pergi okey tak apa. Tapi balik kena tarawih. Kok mana pun kena tarawih. Nak balik kampung kena cari ruang juga supaya dapat tarawih. Jangan cari waktu tertinggalnya tarawih. Rugi sebab takdirnya malam itu malam Lailatul Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan. Rugi sangat-sangat kita. Sebab tu sebelum masuk Ramadan kita kena bezakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lepas. Tu persiapan kita. Kena compare, kena buat perbandingan di antara Ramadan lepas, Ramadan ni. Aku nak repair, aku nak perbaiki. Elok, oh tahun lepas aku baca Quran sekali khatam sahaja. Tahun ni aku beriktikaf, aku nak 2 kali khatam. Tahun lepas 2 kali khatam, tahun ni aku nak 3 kali khatam. Memang tak wajib. Memang tak wajib. Khatam Quran tak wajib. Tetapi sebagai jalan kita nak menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalam Allah. Lagi kerap kita baca, lagi kerap kita hafal, lagi kerap lagi kita disayangi oleh pemilik kata-kata tu. Iza ahabba syai'an fa aktsara dzikruhu. Ulama kata bila kamu kasih kepada suatu benda, kamu akan ulang dia, tanda kasih. Tu tanda kasih. Imam Ghazali pula sebut sidqul mahabbah, kebenaran seorang itu cinta kepada seseorang. Tanda kecintaan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam kitab pendedahan bagi jiwa, penenang bagi jiwa. Tanda cinta itu muwafaqah dengan mahbub. Ittifa muwafaqatil mahbub wajtinabuhu khilafatahu. Tanda cinta itu muwafaqah dengan kekasih, wajtinabuhu khilafatah. Kita meninggalkan apa yang tidak disukai oleh kekasih. Itu tanda cinta. Syirkul mahabbah, benarnya cinta. Kalau kita sayang Allah, maka kita akan ikut apa yang muwafaqah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan cuba menjauhi benda yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Kaedah mudah itu. Itu kaedah mudah. Kalau kita suka ke orang, kita akan hafal kata-kata dia. Siapa yang suka lagu zaman-zaman 60-an dulu, lagu Suzana lah, lagu Pok Yeye apa, dia akan apa? Dia akan ingat sebab dia sayang kepada penyanyi. Dia sayang, dia akan ikut lah. Bila jumpa dengan zaman-zaman, saya hidup zaman 80-an, lahir 70-an, hidup 80-an, 90-an, lagu Emisah ke, lagu Awi ke, jumpa dengan dia abang, oh angkat tangan, pun lagu selagu. Saya hidup zaman, Haji hidup zaman siapa hidup? Zaman Michael Jackson.
Gemuluh Michael Jackson, lagu bidik tak ada. Hak jalan jetak. Tak ada Oh, zaman saya tu, zaman seluar singkat. Kena gunting ke cikgu saja seluar. Luar singkat stokin belang. Zaman thriller, zaman gemuluh Michael Jackson, gemuluh ni. Sebab kita kasih dia tiru, jalan dia kita tiru ni. Tiru satu-satu. Walau kena marah ke cikgu, sekolah harap. Tapi sayang, kasih kat dia. Tak ada pasal-pasal pun. Tak ada untung apa pun. Tapi oleh kerana kasih, kita akan ikut. Orang kita sendiri, kalau sedondo tengok yang bertunang tu, hitam sama hitam, merah sama merah, hijau sama hijau, biru sama biru, mesti sedondo. Nak bagi muafakat. Nak bagi rasa kasih sayang. Kita akan ambil hati dia. Katalah saya orang Kelantan, isteri orang Negeri Sembilan. Orang Kelantan masak manis. Orang Kelantan kari pun dia bergula. Orang Kelantan nak kata apa? Pergi kedai mamak makan roti canai cecoh kari, minta gula. Mamak kata, mau bikin apa? Inilah. Ayah. Gula boleh kari. Kelantan punya style macam mana? Sekejap dah perut mak dia makan gula dah. Masak, mari bini kita orang Negeri Sembilan, mari mak kita masak. Makan-makan nak termuntah dia, kena kari dengan gula. Orang tak biasa tak boleh pi. Tapi nak jaga hati. Sedap mek. Orang Kelantan panggil mek lah menantu dia. Sedap mek. Sedapnya. Sedap. Padahal dia hanyalah capur macam-macam. Tapi oleh nak muafakat, maka dia kata ya. Saya pun balik Negeri Sembilan pula. Saya orang Kelantan tak suka pedas sangat. Makan pedas tapi tak suka sangat. Dia buat asing, sambal, ambil sikit-sikit cicah dengan budu dia. Dia masak, Allah tengok masak lemak cili api, telur itik campur dengan itik salam. Wah! Telur tu duduk dalam punggung itik lagi tu. Dia bakar. Dia salam. Oh sedap ya Allah. Teruk makan tu, nyuk punggung. Serauk dia bubuh cabai merah tu. Kita tak boleh pergi berpeluh ni. Keluar peluh jantan betina habis keluar. Dia tanya, sedap? Ya Allah, mables lah Jawa kata sedap. Tapi ya Allah, jam ya Allah macam mana gaul tepat. Tapi nak muafakat, maka kita kata sedap juga. Itu muafakat. Jumpa dengan saya hidup zaman gemuluh Armugan, eliket. Sampai sekarang ni saya duduk saya saja nyanyi lagu dia. Nak muafakat, nak cerita muafakat. Kerana ku masih di sini. Lagu dia. Kerana ku bisa menangis, dan kerana kau yang menghancurkan. Macam dia hidup lah. Macam dia hidup. Tak ada bedah-bedah pun kita kata. Kesini kata apa, tapi sebab kita suka muafakat. Tu kaedah nak muafakat. Maka kalam Allah, kita niat betul-betul muafakat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun lepas 2 kali khatam, tahun ni 3 kali khatam. Jadi nak 3 kali khatam, ia ada 10 helai. 10 helai ada 20 pipi, 20 muka surat. Lepas subuh berapa muka surat, kita buat pembahagian. Baru khatam 3 kali. Sebab tu kita kena ada, bila kita nak, kena ada buat penjadualan. Kena jadualkan, kena kosongkan waktu untuk Allah. Jangan tunggu waktu kosong baru kita berjumpa dengan Allah. Salah. Kita kosongkan waktu untuk Allah. Jangan tunggu waktu kosong baru kita isi dengan Allah. Tak betul. Sebab waktu kita sekarang memang tak ada kosong, penuh sahaja. Penuh. Maka kita kosongkan waktu untuk Allah. Berapa jam untuk Allah. Lebih-lebih lagi masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab tu kita minta sampai ke bulan Ramadan. Bila masuk Ramadan, tiba-tiba tak ada apa yang kita buat untuk Ramadan, tak ada guna. Sedangkan Ramadan yang nak bawa rahmat kepada kita. Sebab tu namanya Ramadan. Ra, mim, dad, alif, nun. Guru saya menafsirkan Ramadan, ra yang pertama itu rahmatan wa radiyallah. Rahmat dan juga redha Allah pada kalimah ra yang pertama. Mim pada yang kedua itu maghfiratan minallah. Allah ampunkan segala dosa kamu walaupun kamu datang sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di daratan, sebesar gunung ganan sekalipun. Kerana ghafur Allah, ampun Allah lebih besar daripada dosa yang kita buat.
sepanjang Ramadan, maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Da pada huruf yang ketiga itu dhaman, sebagai jaminan daripada Allah. Allah jamin siapa yang minta ampun aku ampunkan, siapa yang minta sesuatu aku kabulkan. Sebab tu Allah jamin, dhaman. Alif pada da, alif itu ialah as'alullahul jannah, kata dia, iaitu kupohonkan syurga daripadamu ya Allah. Nun pada akhir Ramadan itu najatan minan nar, terselamat kita semua selepas Ramadan daripada sengsara api neraka. Itu rangkuman kepada Ramadan. Baru kita tengok, oh bulan ini bulan keampunan, bulan ini bulan kerahmatan, bulan ini bulan keredaan, bulan ini bulan jaminan, bulan ini bulan untuk minta syurga dan minta jauh daripada azab neraka. Cukup. Masuk syurga, keluar daripada neraka, jauh daripada neraka. Itu yang kita nak. Apa lagi? Apa lagi? Tak ada dah. Yang kita nak ialah najatan minan nar, jauh daripada neraka, as'alul jannah, masuk syurga. Dua tu je ada, tak ada dah hal lain. Jalan ke situ rahmatan, radhiyallah, dan juga maghfiratan wa dhamanun minallah. Ni mari Ramadan. Jadi kalau mari Ramadan kita buat biasa, tak ada apa-apa, tak ada. Rebut ni. Sebab tu para sahabat, tengok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, rebut sangat, berdoa sangat, balighna Ramadan, sampai aku ya Allah ke bulan Ramadan, cepatlah ya Allah, aku nak beramal sangat ni. Kenapa yang berebut sangat ni? Kenapa yang berebut sangat? Tengok kalau Putrajaya ni berkaitan dengan ketibaan Ramadan. Awal Ramadan futihat abwabul jinan aw abwabul jannah aw abwabus sama wa ghuliqat, ditutup pintu niran au nar, ditutup segala pintu neraka. Kemudian ujung tu wasufidatis syayatin, dalam riwayat yang lain wasulsilatis syayatin. Kita kena faham makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Nabi SAW kata, bila datang Ramadan dibuka pintu syurga, pintu langit keberkatan, pintu kebaikan, ditutup pintu neraka, ditutup segala pintu-pintu maksiat, dikunci rantai akan segala syaitan. Maksud yang tersirat apa dia? Tersurat macam tu, tersirat di sebalik apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nak menerangkan kepada kita apa dia bab tu. Boleh faham di sebalik tersirat? Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Satu hadis lagi, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur taman syurga, kubur kawah-kawah neraka. Dia ada kaitan dua hadis tu. Bukan kita dengar sahaja, tapi kita faham lah. Baik. Dimaksudkan dan tersirat bila sebut dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka bila fi awal Ramadan, masuk-masuk sahaja Ramadan akan terbukalah segala pintu kebaikan, pintu syurga, ditutup pintu neraka dan sebagainya. Yang tersirat membuktikan bahawasanya syurga dan neraka telah pun wujud sekarang. Kalau tak wujud, macam mana nak buka? Masjid An-Nur tak ada, orang kata pergilah buka Masjid An-Nur. Masjid pun tak ada lagi, nak buka apa? Yang dibuka itu mesti benda tu dah ada. Dah ada dah syurga dan neraka. Dikuatkan dengan dalil al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu taman-taman syurga, kubur itu kawah-kawah api neraka. Maksudnya orang di kubur itu merasai nikmatnya syurga, merasai azabnya neraka. Berarti nak merasai panas ataupun sejuk, seronok ataupun tidak, mesti benda tu dah ada. Itu bukti dia. Jadi syurga dan neraka pada mazhab kita, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, telah terwujud sekarang dan telah dirasai oleh mereka yang menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka ketika mana dia telah berada di dalam kubur. Dia rasa nikmat ataupun azab. Kita duduk dalam ni, aircon sejuk ya.
Orang di luar panas. Tiba-tiba kita buka sliding tu, maka yang di luar tu akan rasa nyaman, sejuk, damai. Begitu juga kaedahnya dalam kubur. Di luar panas, tetapi bila terbuka pintu syurga akan rasa nikmat. Tak masuk syurga, orang kat luar sana tak masuk pun dalam ruang utama masjid ni, duduk di luar. Tapi laluan dia tu kena tepat aircon. Sejuk, nyaman je. Tak masuk dah. Macam orang masak Maggi lah, tumis Maggi, bawang putih, buah kari, tengah hari bulan puasa. Kita tak makan tapi lalu kot berik bujat. Oh, sedapnya. Sedap apa? Maggi. Mau makan ke? Tak. Sedap mana? Tahu bau sedap. Payah nampak lagi. Ketun. Dalam kereta pun ketun. Kita tak ketun ais mayang dah lagi, tapi bau busuk. Datang daripada mana busuk tu? Tu saluran dia mengikut ni. Tu yang mudahnya. Jadi kita faham syurga neraka telah ada. Rasa ialah bila mati sahaja kita akan rasalah nikmat ataupun azab. Tu kaedah. Jadi bila datangnya Ramadan, yang diazab telah terbau hanya busuk, panas, pedihnya neraka. Yang ternikmat akan rasa wanginya, sedap, bau macam bawang tumis tadi, sedap. Tak makan pun lagi, bau je. Maka bila mari datangnya Ramadan, dibuka banyak lagi ruang-ruang pintu syurga yang wangi tadi. Bau bidadari wangi, bau kapek wangi, bau segala wangi, sedap semua akan masuk. Lagi banyak masuk kepada ahli kubur sepanjang Ramadan. Manakala pintu-pintu panas, hanya busuk, apa semua daripada neraka ditutup sementara selama sebulan mulai 1 Ramadan. Jadi ibu ayah kita mungkin, abang adik-beradik kita mungkin, jiran-jiran tetangga kita mungkin, muslimin muslimat yang lain mungkin, yang terkena kawah neraka akan rasa kurang seksaannya kerana pintu neraka yang busuk hanya telah pun ditutup sepanjang Ramadan. Sebab itu minta sangat cepat-cepat Ramadan supaya tidak terazab orang yang sedang diazab pada ketika dan saat ini. Azan tak? Azan tu? Kita sambung lepas ni sikit. Lain.
Dah. Baik. Apabila ditutup pintu-pintu neraka, wa ghuliqat abwabun niran, ditutup, saluran ini tertutup, dia pun tutup daripada panah hanya busuk itu, maka orang yang ahli maksiat daripada neraka akan dapat syafaat Ramadan juga. Maksudnya dia masih lagi panas, dia masih lagi bau busuk, itu momentum lama, tetapi saluran ke neraka ditutup selama sebulan. Adakah masih diazab? Dia masih rasa masih ada, hanya momentum yang lama bersebelah bulan dia berada dalam keadaan busuk. Macam kita lalu belakang lori sampah dah tak ada sana dah, tapi ekor dia tu masih bau lagi di belakang. Jauh juga, hampir 500 meter pun masih bau. Begitu juga momentum dia tadi. Maka ini yang dinantikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana saudara mereka ketika ini yang selama ini mungkin diseksa dengan bau dan sebagainya, tidak dibakar lagi, tapi bau yang hanya yang busuk, yang panas, wak-wak panas daripada neraka akan kena mereka bila mari Ramadan, mereka akan terhindar seketika selama sebulan. Kerana hebatnya Ramadan. Sebab tu tunggu sangat nak Ramadan ni. Kerana nak bantu orang lain supaya tidak merasa perik sangat dengan apa yang dialami selama 11 bulan yang lepas. Itu besarnya Ramadan. Bukan biasa-biasa. Bukan sebab nak sembahyang tarawih saja, tidak. Banyak lagi yang lebih besar, yang lebih hebat daripada yang disebutkan. Maksudnya yang dinantikan itu kerana ada rahsia besar di sebalik Ramadan. Kau tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam, terlalu banyak keistimewaan yang ada pada Ramadan, terlalu banyak. Jadi itu sebagai persiapan awal. Persiapan kita kenapa nak berdoa sangat? Kenapa nak sangat? Itu dia. Itu sebab dia. Supaya rasa nikmat itu ditambah-tambah dan rasa sengsara itu dikurang-kurangkan. Wasufidatis syayatin, terbelenggu terantainya syaitan pada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Kita ada musuh dalaman namanya nafsu, musuh luaran namanya syaitan, dan juga orang kafir. Yang kafir itu tolak tepi dulu. Syaitan yang goda kita di luar, nafsu yang mengiyakan di dalam. Lepas tu kita tak mampu. Datangnya Ramadan, syaitan di luar dikunci di rantai, masuk dalam penjara. Kau jangan kacau anak Adam ini, kau di penjara selama sebulan. Sebab tu bila malam raya, yang berda-berdu syaitan. Sebab dia lepas asar, lepas maghrib. Lepas maghrib, malam takbir raya tu dia dilepaskan. Sebab itu kita tengok pada pagi hari raya banyak juadah yang masih dibazir-bazirkan. Masa itu juga kita tengok berpeleseran dengan pakaian cantik, baju ketat. Nenek kebayan pun umur 60 masih bagi pakai baju ketat, baju kebaya, pergi ziarah kubur, pergi ziarah orang. Kita tengok, ingatkah anak muda, anak dara mana pusing depan, gigi pun tak ada. Tua.
Tapi pakai cucu dia daripada Kuala Lumpur, daripada Saujana utama buat balik. Ni nenek dia. Jalan je slow. Kita pun tengok. Allah gigi tak ada. 68. 2 kali pencen. 1 pencen cikgu. Sekali lagi pencen jadi pengawal keselamatan. 2 kali pencen. Tapi baju fit ketak. Walah. Mana raya? Hari raya. 3 tahun kita tak dengar takbir raya rumah ke rumah, lorong ke lorong. Betul? Tahun ni tahun keempat kalau tak bunyi lagi. Saya dengar, saya tak tahu. Selangor wallahualam. Putrajaya tak boleh lagi. Takbir lorong ke lorong, rumah ke rumah. Di sini wallahualam. Boleh? Tak boleh lagi? Okey. Saya syorkan, ni syur saya. Saya bagi tahu juga kawan-kawan saya. Saya bagi tahu Ustaz Ajid, kawan saya. Kalaulah tak boleh dah 3 tahun masuk tahun keempat, minta alternatif. Kalau benda lain boleh buat, yang ni kita nak syiar. Pada malam hari raya, ambil petroka polis, bomba dan apa saja yang ada, termasuk jakim, jawi, jaiz dan sebagainya, pakailah van jenazah ke apa, bubuh keset takbir raya. Pergi lorong ke lorong. Lepas pada takbir di masjid, pergi lorong ke lorong. 2-3 biji, jangan banyak. Kesesakan nanti banyak. Supaya takut COVID. 4 orang ataupun 2 orang duduk atas kereta petroka. Pasang keset. Kalau rajin takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Biar gemar lorong-lorong. Sebab nak pergi rumah-rumah tak boleh. Sekurang-kurang syiar ini ada. Pasal keset pun tak apa, lorong pergi. Adakah yang menyebabkan bila pergi dengan keset itu ataupun pergi dengan takbir 2-3 orang, COVID ikut meleret lagi? Tak. COVID mampu lah kena takbir. Pening. Menatang tu makhluk. Makhluk Allah juga. Kita takbir. Kita tak boleh pergi tak apa, tapi laungan tu dengar. Bukalah kaset radio sendiri, tak padan, tak sama. Lorong ke lorong tu syiar. Dengar. Tahun lepas saya minta juga, tak jadi. Tahun ni saya bagi tahu dan ceramah lah. Macam mana? Kita minta supaya diadakan. Pasal kaset pun tak apa, lorong. Lepas isyak takbir dah di surau, di masjid sekejap. Lepas tu yang berkelayakan. Jangan bagi NGO pergi. NGO pergi memang macam musim banjir lah, dia pergi ramai-ramai. Bagi yang dilatih khas, supaya tidak menimbulkan kesesakan, tak menimbulkan apa-apa. Satu lorong sebiji kereta ke apa, satu taman tu ada 2-3 biji kereta, dengar takbir raya. Kita pun duduk depan rumah, bawa anak cucu dengar takbir lalu. Orang duduk takbir lalu. Dia pun tahan dia, bawa bagi makan nasi kambing, iaitu nasi kandar, iaitu nasi pikul, iaitu nasi heret. Sungguh kita nak buat kebaikan kan? Tu kaedah dia. Kita syorkan sajalah. Kalau ada sini yang jawi ke, jaiz ke, jakim ke. Ni orang jakim dah. Dia bagi tahu boh-boh lama. Dulu saya dengan Datuk Zainal, saya boleh hello je. TKPO dia. Sekarang dia tak ada kaki-kaki yang dia dalam jakim tu. Tinggal Ustaz Ajid lah. Datuk Ajid. Pengarah jawi. Cuma begitulah. Cuma suruh bawa ke atas. Kalau kita dah bawa tak lulus tu terserahlah. Cuma kita minta supaya syiar tu ada. Syiar tu penting. Kekuatan kepada kita orang Islam sebenarnya. Sebab tu malam takbir raya ke ataupun malam tarawih ke, hias dengan sebaik-baik amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila nak mari Ramadan mesti ada ilmu. Kena siapkan dengan ilmu. Kena rancang dengan jadual tadi. Tadi jadual rancang pukul berapa baca Quran, mana ibadat, bla bla bla. Cari tengok pula yang ketika tengok ilmu, ukur balik. Ilmu aku untuk masuk Ramadan ni apa dia? Bulan lain tak ada lah kelebihan ini, hanya ada pada malam, pada hari-hari Ramadan. Aku pun tengok, aku nak Lailatul Qadar. Kita tengok dalam hadis ni, ringkas saya baca lah. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, berceramah kepada kami pada malam-malam terakhir bulan Sya'ban. Ni malam terakhir ni.
Faqala ayyuhan nas, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azim fihi lailatul qadar, telah zahirlah kepada kamu nanti bulan yang begitu besar faedahnya, di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah menjadikan padanya puasa yang menjadi fardu, dan malamnya qiyam Lailatul Tatawu'an, berdiri malam itu suatu sunat. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khail, siapa yang mendekati padanya dengan sesuatu daripada kebaikan, kana kaman adda faridah, siapa yang buat yang sunat pada bulan berkenaan, pahalanya seperti pahala wajib. Pahala sunat pahala sunat malam tarawih itu, malam qiyam itu seperti pahala yang wajib. Fima siwah, selain daripadanya bulan lain tak berlaku. Waman adda faridah kana kama adda 70 faridah, siapa yang menunaikan kefarduan pada bulan berkenaan seolah-olah adda 70 faridah, 70 fardu di bulan yang lain. Kelebihan dia ni kelebihan. Saya baca ringkas ya. Wa huwa syahrul sabar, itu bulan kesabaran. Was-sabru sawabul jannah, sabar itu tiada lain melainkan pahalanya ialah syurga. Wa huwa syahrul muwasah, bulan itu juga bulan kesamarataan. Tak ada bezanya orang besar dan orang kecil. Kalau duduk di Sarjana Utama, kalau maghrib 7.25, maka semua golongan B40 ke, macam apa ni penceramah pensyarah tu kata B40, saya tak berapa gemar dengan B40 tu, sama juga dengan Jusasi buka puasa. Kalau sini 7.25, di rumah Jusasi pun 7.25. Dia tak ada double standard. Kini masalah waktu berbuka puasa bagi golongan B40 ke bawah 7.35. Untuk golongan Jusasi dan ke atas 7.15, kerana dia dah tua, buka awal. Tak ada muasah, sama je. Mu Jusa ke, mu B40 ke, apa benda ke. Sekarang ni panah B40 lah. Kena sebut panah-panah tu. Sama je, muasah. Wa huwa syahru yazadu fihi rizqum mu'min, bulan itu ditambah rezeki orang mukmin. Sebelum ni tak jual bazar Ramadan, ada bazar Ramadan. Contoh mudah, wa man fattara fihi sha'iman kana lahu itqu raqabah, siapa memberi makan padanya seorang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabah, pahalanya seperti memerdekakan hamba. Hamba tak ada, seperti menghantar balik bibik ke Indonesia. Berapa ribu kena bayar? Bayar tu. Wa maghfiratan li zunubihi, dan diampunkan segala dosanya. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya ya Rasulullah, laisa qulna jadid ma yaftur, kami tak ada makanan nak bagi mengenyangkan mereka ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ma yatbi shaim qala yu'tillahu hadha sawa man yafturu shaiman muzqatul laban, Allah beri juga sama pahala memerdekakan hamba ini bagi mereka yang memberi minum walaupun muzqatul laban, satu hirupan daripada susu, au syurbatul ma, ataupun seraup daripada air, au tamratan, ataupun sebiji tamar. Pahalanya sama seperti memerdekakan seorang hamba. Wa man ashba'a sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi, siapa memberi kekenyangan kepada mereka yang berpuasa pada hari berkenaan, maka diampunkan segala dosanya. Wasaqahu rabbuhu min hudi syurbatan la yazmu abada, dan diberi minum di padang mahsyar nanti pada kolam Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan kehausan buat selama-lama mereka berada di sana. Panjang lagi ni. Maksudnya kelebihannya terlalu banyak pada Ramadan. Ringan-ringankan tangan kita untuk dihulurkan kepada jiran tetangga kita. Tapi jangan tolonglah, jangan bagi lepas maghrib. Nanti jadi fitnah. Akan jadi fitnah, banyak dah berlaku. Ngadu kat saya, Ustaz, jiran sebelah Ustaz, lepas maghrib dah kita nak pergi tarawih baru hantar makanan. Mesti hak dia tak habis kan? Ujung tak tahan tu. Mesti hak dia tak habis kan? Kita nak ambil, tak ambil Ustaz, kata ambil bagi kat miang je lah. Sebab apa? Sebab kita bagi lepas berbuka. Orang nak berbuka dengan makanan. Sebab tu bila kita bagi ke orang, jangan harapkan balasan. Tolong jangan harap balasan. Bagi je. Gunakanlah Tupperware ke tipuware. Tupperware jangan bagi. Sebab kita bagi Tupperware, kita harap dia hantar semula Tupperware. Kalau hantar kosong, baik tak payah datang. Pula. Bila bagi kurang dia marah, bila tak bagi pun dia marah. Kita hantar mi udang penuh, cari mi tak jumpa, udang saja. Udang pula import daripada Miri. Udang galah.
Dia hantar kat kita behung Singapura. Balas bekas kat behung Singapura. Behung yang paling kedekut sekali Singapura. Putih suih Kelantan kata. Kicap tak ada, toyu tak ada langsung. Adalah kepala udang sikit dengan kerok sagat. Tambah dengan ajinomoto 2 sudu besar dengan lada hitam. Itulah behung Singapura. Tepi sambal kicap hitam, betul? Kita bagi mi udang dia balas behung Singapura. Betul-betul kedekut lah Cik Kio. Kak Long jangan kawan dengan anak Cik Kio. Dia memang keturunan kuda. Kedekut. Dengan mulut dia tonyek kau sebelum. Memang kedekut. Tak payah kawan dengan dia. Sebab balas macam tu. Tapi kalau tak balas langsung, nata haram. Bunyi juga. Sebab tu kita bagi, jangan harap balas. Guru saya kata, kamu sedekah seperti kamu buang air besar. Tidak ditoleh-toleh lagi ke belakang. Pam, jalan. Ini kalau buang air besar, tengok lagi, biji temikai. Tak ikhlas. Lepaskan. Kamu sedekah, jangan tengok ke belakang. Maksud jangan harap apa-apa balasan, jangan harap apa-apa pujian. Kaedah Jadi insya-Allah mudah-mudahan guru-guru lain akan tazkirah lagi sepanjang Ramadan kalau ada kuliah subuh mungkin sekitar Ramadan ini akan berkisah mengenai Ramadan, Lailatul Qadar, kelebihannya apa. Banyak lagi lah petikan dari berbagai-bagai hadis dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan untuk memberi peringatan semula, refresh. Kita dah tahu tapi kadang-kadang terlupa dan sebagainya, sebagai suntikan semangat untuk kita lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ia bakal tiba besok atau lusa, kita terima dan kita menanti dia. Jangan kita kata tak apa, mari ya. Kita menanti dengan penuh, dengan rasa penantian sebagai sang kekasih, menunggu sang kekasih dengan penuh kehibaan dan bila diistihar pada malam besok. Dengan ini saya penyimpang pengusaha raja-raja mengisytiharkan besok puasa. Yang pertama dilakukan ialah Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Kerana seronoknya datang Ramadan. Nabi pun angkat tangan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Doa hadis riwayat Ibnu Umar Ad-Dailami. Nabi berdoa, kita pun berdoa, anak bulan ini memberi keamanan dan keimanan kepada aku, memberi keselamatan dan kesejahteraan serta taufik dengan apa yang engkau cinta, yang engkau sayang dan engkau redha ya Allah. Engkau Tuhan kami. Tuhan kami adalah engkau, wahai Rabbuna wa rabbukallah. Ini Nabi berdialog dengan bulan tadi. Rabbuna, Tuhan kami, wa rabbuka, dan Tuhan engkau wahai anak bulan hanyalah Allah. Rabbuna wa rabbukallah. Rabbuna wa rabbuka Allah. Itu doa Nabi SAW. Jadi masuk besok diisytiharkan, maka kita cepat-cepat berdoa sebagaimana sunnah Nabi. Sekali itu je kena buat. Doa bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Arab pun tak apa. Tengoklah dalam internet ada doa tu daripada hadis Ibnu Umar. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama menghadapi Ramadan dengan sebaik-baik penerimaan. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, pemurah Engkau ya Allah. Rezekikanlah kami rezeki halal lagi luas ya Allah. Wa ya Rahim, Engkau pengasih, Engkau penyayang ya Allah, maka kasihanilah kami. Wa ya Razzaq, Engkau lah pemberi rezeki, rezekikanlah kami ya Allah. Wa ya Fattah, Engkau Maha Pembuka ya Allah, bukakan segala pintu kebaikan buat kami. Wa ya Ghafur, Engkau pengampun, ampun segala dosa kami. Anta Qawi, Engkau kuat ya Allah, perkasakanlah kami ya Allah. Anta Karim, Engkau mulia ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Antal Wadud, Engkau pengikat kasih sayang insan, kasihkanlah kami ya Allah, ikatkanlah kasih sayang kami di antara pasangan kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada ketika dan saat ini ya Allah, kami beriktikaf di rumah-Mu ya Allah, kami menjadi tetamu-tetamu ya Allah pada malam-malam terakhir Syaban sebelum tibanya Ramadan yang diberkati oleh-Mu ya Allah.
Kami mohon pada ketika dan saat ini ya Allah akan keampunan Engkau segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa sengaja yang kami buat ya Allah, dosa zahir kami ya Allah, dosa batin kami ya Allah, dosa yang kami sedar ataupun kami tidak sedar kami buat dosa ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa Rahim, duhai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, pandanglah lihatlah kami ya Allah dengan pandang kasih Engkau, dengan rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pandang kami ya Allah dengan pandang murka marah Engkau ya Allah kerana dosa yang kami buat selama ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pengasihnya Engkau ya Allah, Engkau kasihkanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihkanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil sehingga kini ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka semulia-mulia tempat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, andai kata masih ada dosa-dosa yang tidak terampun buat mereka ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ke hadirat Engkau ya Allah agar diampunkan segala dosa salah dan silap ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, andai kata dipisahkan roh dan jasad mereka ya Allah, ringankanlah ya Allah, ringan dan permudahkanlah ya Allah. Engkau arahkanlah ya Allah malaikat Israel Engkau ya Allah agar berlembut ketika mana memisahkan roh dan jasad ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan sakiti mereka lagi ya Allah. Ya Allah, ibu kami telah sakit kerana kami ya Allah. Ketika mana melahirkan kami ya Allah, bersimbah darah suci keluar daripada rahim ibu kami ya Allah. Maka ya Allah, jangan sakiti ibu lagi ya Allah. Ibu telah sakit kepada kami ya Allah. Ibu sakit kerana kami ya Allah. Ibu sanggup berjaga malam asalkan kami ketiduran. Ibu sanggup kelaparan asalkan kami kekenyangan. Ibu sanggup segala-galanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Engkau jadikanlah ya Allah setiap titisan darah yang mengalir daripada rahim mulia ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah, Engkau tukarkan menjadi pahala-pahala untuk masuk syurga Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah titisan susu jadi suap ke mulut kami oleh ibu-ibu kami ya Allah sebagai titisan pahala untuk menghindarkan daripada sengsara kuburmu ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah ya Allah peluh keringat yang mengalir dahi dan dada bapa-bapa kami ya Allah sebagai pahala-pahala ya Allah untuk masukkan mereka dalam syurga Engkau dan untuk menghindarkan daripada azab sengsara neraka Kau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon pada Engkau ya Allah, kami mohon ya Allah, muliakanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunan juga ya Allah buat ustaz-ustazah kami ya Allah yang mengajar kami alif bata ya Allah, yang mengenalkan kami Engkau wujud kidam baka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, guru-guru kami, teacher kami ya Allah yang mengenalkan kami ya Allah, good morning, good afternoon, 1, 2, 3 ya Allah. Mereka belum mendapat hidayah Engkau ya Allah. Jiran-jiran tetangga kami ya Allah, rakan sepejabat kami ya Allah belum mendapat petunjuk Engkau ya Allah. Tunjuk mereka jalan yang benar, jalan untuk kenal Engkau ya Allah, agar mereka dapat ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kerana kami ingin bersama dengan mereka dalam syurga Engkau ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunan juga buat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami semua ya Allah mereka yang dirahmati ya Allah sepanjang Syaban ini ya Allah, dan sampai kami kepada bulan Ramadan untuk kami beribadah, tunduk bersujud kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lindung diri kami, ahli keluarga kami, negeri negara kami ya Allah pada penyakit sopak, penyakit gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.